pada saya, macam mana Ilan? Zaman sekarang susah Ilan. So, jahat ni senang sangat datang pada kita. Jadi saya cakap kat dia, pertama ni kena rasa yang Allah tak tinggalkan kita. Zaman sekarang senang kita nampak kejahatan tu datang. Ketahuilah bahawasanya senang juga sebenarnya kita nak buat kebaikan. Kalau dulu nak buat dakwah ni, tak nak kena pandai bercakap, kena berurusan dengan orang, kena berani pergi ke pasar, kena berani cakap, kena menghadap raja yang jahat untuk berurusan dengan dia, untuk masuk kat kawasan dia. Kadang-kadang sampai terpaksa berperang bila nak bawa dakwah Islam. Dulu Nabi pun sikit punya susah, kena seksa dan sebagainya. Tapi zaman kita, perasan tak perasan, Allah mudahkan kita. Zaman dulu nak pergi masjid kena jalan kaki, paling komai kalau ada kenderaan kuda dan unta. Tapi zaman sekarang Allah bagi kita kereta, Allah bagi kita basikal, benda yang tak letih pun naik. Betul tak betul? Tinggal nak pergi masjid, tak nak pergi masjid saja. Nak buat dakwah dulu susah dulu, nak kena gini, nak kena gitu. Walaupun saya tak nafikan cara yang terbaik nak tak nak, memang dakwah ni berdepan-depan lah kan. Secara kita berhadapan macam ni, ataupun kita duduk sama-sama buat usrah, itu memang yang terbaik. Tapi nak katalah kalau betul nak dakwah lah, Allah dah mudahkan. Sekarang ada Facebook, sama ada nak update benda yang bermanfaat atau nak update benda yang sia-sia, pilih. Nak update kata Allah kucing aku mati, ferah aku hari ni. Ataupun kita kata kucing anak mati hari ni, baru anak sedar maut tu sebenarnya datang tidak bertanda. Mana post yang akan mendatangkan pahala pada kita? Mana post yang akan mendatangkan kesia-siaan kepada kita? Allah bagi mudah. YouTube, jahiliah datang daripada YouTube. Tak apa, kita gunakan benda tu. Dia bagi kita pisau, kita cucuk dia balik. Kita buat vlog-vlog yang Islamik. Tapi siapa yang pilih nak buat benda-benda macam tu? Malangnya kita ramai sekadar menyerah diri saja. Korea hebat, kita sanggup terpengaruh dengan Korea, maraton 100 episod Running Man, tak apa maraton. Tapi kita tak pernah terlintas dalam pemikiran kita untuk buat Running Man versi Islamik. Siapa pernah buat? Siapa pernah usaha? Tak pernah ada usaha. Nampak tak benda ni? Tak sedang kan? Nak buat Islam tu mudah sebenarnya, tak nak saja. Jadi dengan kekacauan yang datang, liberalisme, sekularisme, kapitalisme, ada macam-macam ciptaan-ciptaan manusia ni, Allah sebenarnya telah memberikan kita manual. Tadi Ustaz Don kita yang kita kasih cakap Al-Quran sebagai manual. Kita nampak Al-Quran dalam mendidik manusia, ayat pertama tidak turun kepada kita berimanlah kamu, turun-turun berimanlah kamu, tak. Tapi ayat pertama adalah kunci kepada penyelesaian kepada semua masalah. Nak pandai kena lalu situ, nak jadi kuat kena lalu situ, nak jadi berdisiplin kena lalu situ, nak jadi berwawasan kena lalu situ. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Allah kata bacalah dengan nama Tuhanmu. Waktu baca tu pun kena ada hubungan dengan Allah. Kalau tak baca banyak buku pun kita akan larut dalam tu saja. Jadi kita kena baca buku, kita kena ingat Allah Ta'ala. Iqra wa rabbukal akram. Carilah ilmu. Kita jangan kata filem, drama itu bukan Islami. Tak, kita kena belajar, jadi pakar kat situ. Kalau itulah passion kita, maka kita kena munculkan filem, drama Islami. Saya ada passion dalam penulisan. Saya tak nak mengaku kalah dengan penulis Harry Potter, penulis Lord of the Rings. Saya tak nak mengaku kalah. Saya pernah baca Lord of the Rings, saya kata, wah, novel ni bagus, tapi malang ni tidak ada Islam di dalam dia. Maka saya kata, aku kena buat novel macam ni. Maka saya tulis novel Takdir. Dan insyaAllah keluar sequel dia pada Pesta Buku bulan 4 ni. Saya buat trilogi juga. Lord of the Rings buat trilogi, saya buat trilogi jugalah. Tapi dalam tu Islamik. Kita letakkan nuansa-nuansa Islamik. Kita letakkan disiplin-disiplin Islamik. Islamik tak semestinya you pakai pudang macam ni. Oh, cerita kalau Islamik kena pakai pudang macam ni. Dia punya hero kena pakai serpan. Bukan. Tidak semestinya. Tengok Abang Amin kita pakai macam tu pun hero Islamik. Selagi mana membawa mesej yang selagi mana membawa mesej yang benar, ya. Jadi rakan-rakan audiens yang saya kasih, di sinilah kita kena baiki mentaliti kita.
Jangan tengok apa cabaran yang Allah beri, tapi cakap pada cabaran, Allah, aku maha besar. Aku akan hadapi cabaran ni kerana inilah tugasnya Allah beri pada aku. Apa yang aku boleh buat untuk Islam pada zaman ni? Kita tengok kita sepatutnya rasa segan dengan jahiliah. Syaitan ni, kalau patut rasa segan dengan syaitan tu lah. Syaitan tu dia bukan tak pernah nampak neraka, dia bukan tak pernah berhadapan dengan Allah, tapi dia memilih jalan yang dia tahu dia akan musnah di akhir sana, masuk neraka, tapi dia masih sungguh-sungguh tak rehat. Kita ni Allah dah janji syurga. Buat begini, Allah kata innallaha ashtara minal mu'minin. Allah beli. Allah kata Allah beli, sedangkan Allah bagi hidup ni pada kita. Tapi Allah kata Allah beli. Tak apalah, Allah beli. Allah offer pula perniagaan dalam surah As-Saff ayat 10. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah pula offer. Dah lah Allah bagi hidup kita ni free. Allah offer niaga mes ni. Kau suka tak perniagaan yang kalau kau buat selamat daripada api neraka? Allah offer. Itulah dia, berjihad di atas jalan Allah dan sebagainya. Tapi kita nak buat tak nak buat. Syaitan tu tahu dia pergi neraka, dia masih sungguh-sungguh. Kita tahu kalau kita buat ni kita masuk syurga. Kalau buat begini kita selamat, tinggal kena sabar sekejap aja dalam kat dunia ni. Tapi kita tak memilih jalan tu. Sebelum saya serah pada Abang Amin Idris, saya saya nak tanya sambil sebut tu sebab pasal pilihan kan. Kan ada dalam Quran kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kaitan ayat tu dengan Hilal sebut tadi. Silakan. Jadi Allah sebenarnya dia memberikan kita pilihan. Kalau kita perasan dalam surah Al-Baqarah ayat 256, Allah Taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi ramai orang Melayu dia berhenti tak kat tu saja. Tak ada paksaan dalam agama, jangan paksa aku. Tapi dia tak sambung. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana petunjuk, mana yang bukan. Maksudnya kalau you pilih nak buat baik, Allah bagilah baik. Tapi kalau you pilih buat jahat, Allah akan bagi kejahatan. Sebab itu Allah pesan dalam surah Ibrahim ayat 7 kalau saya tidak silap, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika mana Tuhan kamu berkata, sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambah. Wa la in kafartum, kalau kamu kufur, pilih untuk kufur. Maksudnya fa'alhama fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kejahatan, Allah ilhamkan keburukan. Pilihan di tangan kita. Jadi sebelum saya nak sambung sini boleh Abang Yun Memang kita rasa dahsyat terperangkap dalam dunia sekarang, jahiliah hulu hilir. Nak buat kerja Islam bukan senang zaman sekarang. Kadang-kadang kena maki, poyo dan sebagainya. Buat baik sikit kat Facebook, poyo lah kau. Kan? Jadi susah, kadang-kadang susah hati buat baik. Jangan rasa risau. Saya bagi satu contoh. Allah dah bagi contoh pada kita. Nabi Nuh AS, dia berdakwah alfasanatin illa khamsina amah. Dia berdakwah 1000 tahun tolak 50. Usia dakwah dia 950 tahun. Itu usia dakwah dia. Umur dia lebih lagi daripada tu. Dia berdakwah 150 tahun. Yang beriman dengan dia berapa? 83 orang. Lebih kurang macam tu saja. Tapi kenapa Nuh dia boleh berjalan 950 tahun buat dakwah, kena maki, kena baling najis dan sebagainya. Macam mana dia boleh bersabar? Ini yang saya nak bagi pada hari ini. Kita bagi, anggap saya ada 2 pembaris. Satu pembaris dia stick 950. Macam itulah. Dia 950 tahun panjang dia. Kalau berjalan pembaris tu 950 tahun. Katalah macam ni. Saya ada satu lagi pembaris, dia memanjang aja. Dia memanjang, tak berhenti-henti memanjang. Baiklah, pembaris yang memanjang ni dia memanjang. Pembaris 950 ni dia bila dia makin memanjang, pembaris 950 ni jadi makin apa? Dia makin pendek, betul? Makin panjang, dia makin panjang, tak berhenti panjang ni. 950 jadi apa? Makin pendek. Dia makin panjang, 950 jadi apa? Tapi dia ni walaupun kecil tu dia makin panjang. 950 jadi apa? Macam itulah syurga yang kekal abadi. Dengan hidup kita atas muka bumi ni. Sebab tu Nabi Nuh walaupun 950 tahun, Nabi kita walaupun 63 tahun, dakwah dia 23 tahun, dia tak rasa lelah. Dia bersabar buat kerja. Yang penting dia pilih jalan kebaikan ni. Kerana umur dia akan hilang dalam kerihatan dekat syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Tapi bayangkan umur kita yang akan hilang tu, kita pilih untuk isi dengan kelalaian pada Allah SWT. Lepas tu kita masuk neraka khalidina fiha. Umur tadi hilang.
ruginya kita. Jadi pilihan di tangan kita. Allah telah bagi. Jadi saya serah pada abang ambil ni. Masya Allah, Hilal Ashraf Ustaz dan hampi jampi apa ada. Hebat gila. Masya Allah, itu dia Hilal Ashraf. Bagaimana dia menyebut asasnya ialah, kita beri pegang untuk Hilal Ashraf. Kita doakan moga usianya panjang dan usianya penuh dengan barakah untuk berkongsi dakwah pada kita. Dan di akhir bicara Hilal, dia kata itu adalah pilihan. Apa yang berlaku di belakang sana? Dia pilih untuk jatuh, tak apalah. Hidup adalah pilihan. Siapa kita hari ini adalah kerana pilihan yang kita buat dulu. Dan siapa kita pada masa akan datang, termasuk di hari akhirat, adalah kerana pilihan kita buat sekarang. Life is about Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Amin dan juga Hilal Ashraf. Subhanallah, banyak ilmu saya dapat malam ni. Ini satu keberkatan juga bila saya berhijrah ni, dapat hadir ke majlis ilmu macam ni. Kalau sebelum ni saya tak terfikir pun untuk hadir, tapi Alhamdulillah Allah aturkan saya untuk sampai macam anda semua pada malam ni. Bersyukur sangat kita kan dapat jadi antara orang yang ingin hadir ke majlis ilmu. Alhamdulillah. Nak dikatakan tentang sebenarnya rezeki lah kan, itu kat situ. Sebab masa saya mula-mula nak pakai tudung pun, saya punya bos David Teo. So saya jumpa dia, saya cakap dengan dia, bos saya nak pakai tudung ah. Dia macam, you ada boyfriend ke? Itu dia tanya. Dia tanya saya ada boyfriend ke? Saya macam, tak ada gelungan dia. Lepas tu saya cerita kat dia dalam keadaan, yelah masa tu sangat-sangat fragile hati saya. Baru sedar kesalahan saya sebelum ni. Jadi saya bercerita dengan David Teo pun dalam keadaan yang nangis lah. Dan David Teo, okay, dia faham. Dia dengar, okay, dia faham. Tapi dia cakap, kalau you pakai tudung, job you tak banyak tau. You tahu kan kalau pakai tudung, mana ada filem Islamik banyak kat sini macam dekat Indonesia ke dekat Iran ke tak? Dekat Malaysia tak macam tu kan? So dia kata memang tak banyak lah watak untuk pakai tudung. You okay ke? Tapi Alhamdulillah masa tu saya dapat ketenangan untuk rasakan bahawa itu bukan satu masalah. Sebab saya dah cukup dah buat salah sebelum ni. Saya dah cukup dah lakukan watak-watak yang pelik-pelik yang tak sepatutnya saya lakukan. Jadi kenapa saya nak risau bila Allah dah bagi saya satu nikmat yang sangat besar tu, nak risaukan lagi pasal kerja-kerja yang kalau saya buat saya dapat dosa. Buat apa saya nak risau benda tu? Itu semua hanya memudaratkan saya. Jadi saya tak sabar untuk pakai tudung ni. Dan saya cakap lah dengan David Teo, tak apa, rezeki tu insyaAllah ada kat tempat lain. Alhamdulillah saya pun berjumpa dengan orang-orang yang betul. Saya jumpa dengan Irma Hasmi, saya jumpa dengan Kak Wardina. Saya tanya macam mana nak pakai tudung ni. Saya dah tak sabar. Saya dah tak sabar nak faham macam mana ni. Lepas tu diorang cakap okey. Mula-mula sekali ada tafsir Al-Quran. Diorang suruh saya baca tafsir Al-Quran. Yalah, dah lama tak baca Al-Quran. Diorang suruh saya baca tafsir Al-Quran dulu lah, dan kemudian belajar Al-Quran. Jumpa Kak Wardina bagi tudung, bagi buku solusi, bagi buku novel. Nak suruh saya faham dan nak suruh saya, nak bagi sokongan kepada saya untuk, yelah nak katakan yang sebenarnya ini ialah keputusan yang betul. Dan saya berjumpa dengan mereka, dan mereka ialah orang-orang yang betul yang saya jumpa. Tak adalah saya cakap saya nak pakai tudung, saya jumpa dengan orang yang kalau saya pergi jumpa dia orang kata macam, pakai tudung. Ya betul, kau ni, sebab saya ada jumpa orang yang nak pakai tudung, tapi lepas tu dia risau, kalau pakai tudung macam mana, dia baru nak berlakon ni. Kalau pakai tudung dah tak ada job dah apa semua. Kalau dia jumpa dengan orang lain mesti cakap alah nantilah dulu, kan baru je nama tengah nak naik ni. Sedangkan mereka tak nampak satu realiti dekat situ, bahawa kita semua ialah hamba Allah. Jadi kenapa nak kejarkan sangat dunia, nak kejarkan sangat populariti dan pekerjaan-pekerjaan yang tak menjaga maruah kita sebagai seorang perempuan lah. Saya sebagai seorang perempuan kan, so aspek kat situ. Jadi Alhamdulillah bila saya nampak sekurang-kurangnya, walaupun sebelum ni dah banyak hasil-hasil yang tak berapa nak elok yang saya hasilkan dalam filem-filem tu, tapi sekurang-kurangnya ada dua sebenarnya pandangan. Ada yang cakap, Diana, dosa awak akan berpanjangan
Selagi mana orang tengok awak punya gambar, selagi mana orang tengok awak punya filem, dosa awak akan berpanjangan. Jadi apa yang awak boleh buat, awak sedekah, awak pergi ke majlis ilmu macam ni, sampaikan selagi mana mampu, dan semoga mereka amal